Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu doakan kamu semua sentiasa sihat bersama keluarga. Jadi pada hari ini giliran cikgu pula iaitu Cikgu Samsul Hazmi untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Sebelum bermula, cikgu minta kamu semua sudah bersedia bersama dengan buku teks, alat tulis dan buku latihan kefahaman dan tata bahasa. Baiklah, murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar tentang unit 1 iaitu jiran tetangga. Dan tajuknya ialah program kebun komuniti. Kamu boleh rujuk pada muka surat 5 dalam buku teks masing-masing. Untuk hari ini, standard pembelajaran kita ialah 4.1.1 iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, untuk akhir pelajaran nanti, kamu mesti dapat, saya belajar bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Yang keduanya, saya belajar memahami maksud peribahasa yang terdapat dalam dialog. Antara kriteria kejayaannya, yang pertamanya, murid dapat mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Kedua, murid dapat menulis makna peribahasa. Dan yang ketiganya, kamu mesti dapat lengkapkan cerita dengan peribahasa. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, cikgu minta kamu semua buka muka surat 5 dalam buku teks. Hari ini sebenarnya kita akan belajar tentang peribahasa. Untuk itu cikgu minta kamu semua rujuk pada buku teks. Tengok pada kamus poket yang terdapat dalam buku teks tu. Dalam kamus poket ini dinyatakan, dijelaskan maksud peribahasa. Apa itu peribahasa? Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Kamu boleh baca sama-sama dengan cikgu ya. Peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Untuk ini, kamu akan terus kamu akan mendapat maklumat lebih lanjut selepas inilah. Cikgu nak ringkaskan. Jadi contoh simpulan bahasa ialah anak emas, buah hati. Perumpamaan contohnya bagai au dengan tebing. Bandingan semacam, tinggi macam galah. Bidalan, bidalan ni contohnya sediakan payung sebelum hujan. Pepatah. Pepatah ni contohnya seperti bagaimana acuan begitu kuihnya. Ini dipanggil pepatah. Dan seterusnya yang terakhir dalam peribahasa ada kata-kata hikmat. Contoh kata-kata hikmat, bersatu teguh, bercerai roboh. Baiklah, seterusnya cikgu minta kamu fokus pada gambar yang pertama dalam buku teks. Kita baca ayat yang terdapat dalam gambar pertama. Penduduk Taman Impian ini mengambil berat tentang kebun komuniti. Dalam ayat ini terdapat peribahasa. Apa peribahasa tersebut? Ya, betul. Ambil berat. Di sini cikgu akan memberi maksud apa itu dikatakan ambil berat. Gambar ambil berat ialah memberikan sepenuh perhatian atau menumpukan perhatian sepenuh hati. Ini maksud ambil berat. Ambil berat ni maksudnya kalau kita tengok sepintas lalu, seolah-olah kita ambil sesuatu benda yang berat. Bukan itu maksud dia. Sebab itu dinamakan peribahasa. Dia panggil peribahasa. Maksudnya ialah memberikan sepenuh perhatian atau menumpukan perhatian sepenuh hati. Jika kamu masih ingat lagi, awal-awal tadi kita dah beritahu sebenarnya kita nak gunakan peribahasa ni dalam bentuk cerita. Membuat dalam bentuk ayat bercerita. Di sini cikgu telah bagi satu contoh. Sama-sama kita baca.
Okey, penduduk Taman Impian ambil berat mengenai kebun mereka. Setiap hari ada yang mencakul batas, menyiram pokok, memetik hasil tanaman mereka. Ini contoh kita guna peribahasa dalam bentuk cerita. Cikgu harap kamu faham ya. Okay, seterusnya, cikgu mahu kamu fokus pada gambar yang kedua pula. Okey, dalam gambar yang kedua ini ada dialog yang disampaikan oleh yang perempuan ni lah. Okey. Okey, dialognya berbunyi, okey, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Okey. Kamu dapat tak mengecam peribahasa yang terdapat dalam dialog tersebut? Bagus. Dialog peribahasa yang terdapat dalam petikan ini ialah berganding bahu. Okey, berganding bahu, okey, boleh baca sama-sama cikgu ya. Berganding bahu bermaksud bekerjasama atau tolong menolong. Bukannya maksudnya bersentuh bahu ya. Tapi maksudnya adalah bekerjasama tolong menolong. Boleh faham ya murid-murid? Okey. Sebelum cikgu terlupa, setiap kali kalau dalam slide ni, dalam video ni ada cikgu tulis nyatakan salin nota. Jadi selepas ini cikgu nak kamu salinglah maksud-maksud yang telah cikgu beri ini, maksud-maksud peribahasa ni dalam buku tulis kamu. Selepas inilah ya. Selepas ini, lepas kamu tonton semua video cikgu bagi ni. Okey, boleh faham murid-murid? Okey. Jadi seterusnya, kalau contoh ayat dalam cerita kita menggunakan peribahasa berganding bahu. Okey, cikgu bagi contoh lah ya. Okey, kita baca sama-sama. Contohnya, tanaman di kebun komuniti sungguh subur. Semua ini merupakan hasil berganding bahu penduduk Taman Impian. Okey, boleh faham murid-murid ya? Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya, cikgu nak kamu fokus pada gambar yang ketiga. Okey, dalam gambar ketiga ini, dia tidak bagi ayat lah untuk cerita lah. Jadi hanya dia bagi contoh peribahasa. Okey, contoh peribahasa yang pertama, okey, baca sama-sama. Okey, besar hati dan juga mandi peluh. Okey. Baiklah, di sini baik dah cikgu terangkan maksud besar hati. Besar hati bermaksud bangga, gembira atau megah. Bukannya maksudnya besar hati ni hati tu besar yang maksudnya ialah bangga, gembira atau rasa megah. Okey, seterusnya mandi peluh. Peribahasa yang seterusnya mandi peluh. Mandi peluh ni bermaksud bekerja kuat dan bersungguh-sungguh. Maksudnya mandi peluh, bukannya dengan peluh kita mandi ya. Jadi maksudnya bekerja kuat dan bersungguh-sungguh. Jadi cikgu nak, cikgu mahu kamu semua salin semulalah dalam buku kamu nanti masuk peribahasa ini ya. Okey. Dan seterusnya kita teruskan dengan latihan. Okey. Jadi kamu semua dah faham apa itu maksud peribahasa dan kita gunakan peribahasa dalam bentuk cerita. Okey, seterusnya latihan. Okey, untuk latihan ini, cikgu nak kamu dengar baik-baik. Latihan pertama, dalam gambar yang ketiga ni, okey, cikgu hendak kamu masukkan peribahasa, okey, peribahasa besar hati dan mandi peluh dalam cerita cikgu bagi ni. Okey, letakkan pada tempat yang paling sesuai. Okey. Contoh ayat cikgu bagi. Okey, latihan cikgu bagi. Okey, ayat yang cikgu bagi. Cik Husin, Hadif dan Hajar sangat. Okey, tempat kosong. Melihat Puan Salma, tempat kosong. Kerana bersungguh-sungguh memetik kacang panjang di kebun komuniti. Jadi cikgu nak kamu salin latihan ni nanti dan kamu isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai berdasarkan pada maksud yang sudah cikgu beri. Okey. Itu yang pertama. Baiklah murid-murid, untuk latihan seterusnya kita fokus pada gambar yang keempat. Dalam gambar yang keempat ni diberi peribahasa sekangkang kera dan juga menambat hati. Okey. Cikgu bagilah maksud dia. Maksud sekakang kera ni ialah tanah atau kawasan yang sempit dan tidak luas. Maksudnya kawasan yang sempit saja. Itu maksud sekakang kera. Jangan kamu bayangkanlah kakang kera tu ya. Yang seterusnya menambat hati. Menambat hati ni memberi maksud memikat hati. Okey, jadi seterusnya tengok pada latihan yang kedua. Latihan kedua ayatnya.
berbunyi yang betul dalam cerita ya. Okey, keluasan tanah di kebun komuniti ini hanyalah 40, namun kerjasama masyarakat Taman Impian dalam mengusahakan kebun komuniti ini telah 40 Encik Hussein. Okey. Ini ayat-ayat yang betul cerita. Jadi macam latihan pertama tadilah. Kamu letakkan tempat kosong ini dengan peribahasa yang sesuai. Okey, baiklah murid-murid semua. Rasanya begitulah penjelasan cikgu tentang peribahasa. Beberapa peribahasa yang telah kita belajar hari ini. Okey, jadi untuk tugasan ni, cikgu ingin ulang semula lah. Kita tegaskan semula tugasan yang perlu kamu buat pada hari ini. Okey, semua tugasan ini hendaklah kamu tulis dalam buku tata bahasa pemahaman. Buku tata bahasa pemahaman. Yang seperti minggu lepas lah. Okey, tugasan yang pertama, cikgu ulang semula. Kamu tengok balik video yang cikgu telah berikan tu. Kamu salin semua maksud peribahasa yang terdapat dalam slide yang cikgu tunjuk awal-awal tadi lah. Okey, rujuk tanda yang salin nota. Yang mana ada tulis salin nota tu, kamu salin Salin dalam buku tulis kamu. Okey. Pastikan terdapat 6 peribahasa bersama maksud yang diberi. Okey, sepanjang kita belajar tadi ada 6 peribahasa. Jadi kamu letakkanlah beri maksud. Okey, kamu faham betul-betul maksud tersebut. Okey, seterusnya tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua, salin latihan 1 dan 2 dan lengkapkan tempat kosong dengan peribahasa yang betul. Okey, arahannya kamu salin balik. Okey, dan lengkapkan tempat kosong dengan peribahasa yang betul. Ingat tak tadi? Kita belajar tadi Okey. Latihan ni hanya untuk gambar 3 dan gambar 4 sahaja. Jangan gambar yang pertama, kedua tak payahlah Gambar yang ketiga dan keempat sahaja. Jadi, cikgu harap kamu dapat menjawab dengan baik. Okey, buat elok-elok. Okey. Dan pastikan kamu tulis dengan betul lah. Jangan lupa tulis tarikh, hari, tajuk. Tajuk dalam buku tersebut sebelum kamu buat latihan. Baiklah murid-murid, cikgu rasa setakat ini sudah sahaja dah dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang masalah atau pertanyaan, bolehlah kamu rujuk pada cikgu masing-masing. Jadi cikgu, sebelum cikgu akhiri, cikgu mohon maaf dan jika ada sebarang kelemahan dan kesilapan daripada cikgu. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.